Okey, untuk yang soalan kedua, laporan kenaikan kes setiap hari juga agak meresahkan masyarakat, ya. Ada yang terlalu takut untuk berhadapan dengan dugaan wabak ini sehingga terjadinya anxiety, panic attack dan juga stres yang melampau. Jadi apa nasihat saya lah. Okey, benar sebagai manusia normal, memang kita akan ada reaksi emosi. Iaitu bila kita dengar kes meningkat sepanjang hari dan sebagainya, memang kita akan ada rasa takut. Okey, sebab manusia normal bila ada ancaman dia akan touch, dia akan sentuh reptilian brain, otak paling bawah, rasa ancaman menyentuh kita punya basic needs kan untuk rasa selamat tu. So kita akan rasa takut. Jadi rasa takut adalah normal. Yang tak normalnya ialah bila manusia tu numb, tak ada perasaan, apa jua berita yang menakutkan pun dia relax, tak ada apa. Itu lain kan pesakit kan. Tapi kita manusia normal memang kita akan rasa takut. Jadi itu adalah normal. Okay, takut juga adalah kerana uncertainty atau kita rasa tidak pasti. Sampai bila, berapa lama lagi kan, dan mulalah ia akan menghala kepada kebimbangan, ingat-ingat, fikir-fikir dan ketakutan yang melampau sehingga menjadi panic attack, anxiety dan sebagainya. Okey, jadi untuk atasi ketakutan sebenarnya ialah kita memerlukan maklumat yang tepat. Maklumat yang pasti untuk menjawab kita punya uncertainty tadi. Iaitu kita boleh tanya pada yang arif dan juga yang ahli. That's why bila soalan media saya tengok kan, mereka tanya pada KP kita, Datuk Dr. Nur Hisham kan, sudah explain kan, bila kita faham kita akan kurang risau sebab kita bertanya pada yang ahli. So janganlah tanya pada orang yang bukan ahli. Orang yang bukan ahli dia jawab macam-macam kan. Jadi tanya pada orang yang arif, so bila kita dengar, kita yakin dan kita rasa selamat, kita rasa okey kan. Yang kedua ialah ilmu. Ilmu menangani ketakutan dan bimbang ni, hanya dengan ilmu yang betul kita akan hilang atau reduce kita punya ketakutan. Contoh macam orang yang belajar bawa kapal terbang kan, dia ada ilmu dan dia ada training berapa jam, hours kan, so dia takut tak nak bawa kapal terbang? Of course tak kan. Tapi bagi kita manusia biasa yang tidak di-train untuk memandu kapal terbang, disuruh memandu kapal terbang, confirm kita akan takut sebab kita tak ada ilmu. Jadi ketakutan ni memerlukan ilmu untuk kita tangani. Nanti saya sharekan Okey. Satu lagi saya nak explain, takut ialah satu rasa yang normal. Okey, ketakutan, kebimbangan, fear dalam bahasa Inggeris fear adalah ketakutan yang ada unsur pemikiran. Iaitu terletak dalam pemikiran manusia dan pakar menyatakan fear, ketakutan ini tidak wujud. Apa yang kita takutkan itu tidak wujud. Tetapi manusia yang mencipta ketakutan itu dan ia berada di dalam pemikiran manusia. Jadi fear ni ada unsur elemen pemikiran. Tapi rasa takut adalah normal dan okey. Fear adalah kita boleh atasi dengan maklumat yang betul lah. Sebab fear ni dalam pemikiran manusia saja. Kan jadi kalau kita ingat balik, ada program fear factor kan dan sebagainya, zaman sekarang ni memang banyak ketakutan tu dah tak ada apa dah, fearless. Kan kalau kita bimbang-bimbang takut-takut nak daki gunung Everest, kaki kita sakit kan, kita tengok orang yang tak ada kaki pun dah berjaya mendaki gunung Everest. Dah ada orang jalan kaki satu dunia, dah ada orang bawa basikal satu dunia, dah ada orang berenang dekat lautan yang luas, lautan Pasifik dan sebagainya. Bermaksud dekat zaman sekarang ni dah tak ada fearless sebab dah ada orang combat ketakutan manusia yang berfikir-fikir tak boleh tu. Dah ada manusia yang cabar diri dan buat. So zaman sekarang memang tak ada apa yang nak ditakutkan. So perkara yang kita takutkan itu sebenarnya adalah apa yang kita cipta di fikiran kita sahaja. Ia tidak berlaku lagi. Contoh kita kata jangan lari, jangan panjat, nanti jatuh. Kita pun over protective pada anak kita, sebut-sebut jangan lari, jangan takut jatuh. Akhirnya anak jatuh. Tapi masa cakap tu tak jatuh lagi. Dia fikir je takut jatuh. So anak akan jatuh kerana perkataan adalah doa. Overprotective kan. Jadi maksudnya perkara yang kita takutkan itu tidak berlaku lagi dan ia sebenarnya hanya dicipta dan hanya bermain di fikiran manusia. Manusia yang menjadikan ia menjadi realiti benar sebab manusia menyebut-nyebutnya banyak kali. Kan? Jadi sebenarnya untuk kita atasi ketakutan kita perlukan ilmu kan. Okay, saya nak ajarkan satu ilmu yang sangat mudah untuk kita combat perasaan rasa takut supaya dia tidak berlarutan menjadi kebimbangan dan anxiety.
Rasa takut normal ya. Okey, kita atasi dengan satu teknik mudah namanya teknik pernafasan ya. Okey, so teknik pernafasan yang saya nak share ni adalah simple dan tepat untuk emosi negatif. Jadi kita ambil contoh perasaan takut. Okey, jadi anda akan buat 6 kali Bila anda tarik nafas, anda niatkan tenang. Dan bila anda hembus, anda niatkan takut. Ataupun bimbang lah, saya terimalah bimbang dalam pemikiran Okey, anda tarik nafas, relax. Dan anda hembus, buang, bimbang. Dan pernafasan yang betul ialah di perut, bukan di dada. Dan bila kita letak satu tangan di dada dan satu tangan di perut, kita perlu pastikan yang kembung itu ialah di perut. Barulah kita bernafas dengan betul. Bukan tarik nafas dia macam tu tak tapi tarik nafas, tapi perut kita kembung dan kita hembus, bimbang. Relax, bimbang, relax, bimbang, relax, bimbang. Kita buat 6 kali. InsyaAllah kita akan relax. Kan? Jadi buat pernafasan ni, latih pagi dan sebelum tidur. Dan bila dah terror, sebab tu rasa bimbang tu, buat pernafasan sekali pun dah cukup. Okay, yang kedua saya nak share bila cakap pasal takut ni, kita belajar daripada kanak-kanak. Sebab kanak-kanak ni dia kecil lagi dan dia belum matang pemikiran, dia tak ada banyak pengalaman. Kita ambil contoh bayi. Okay? Macam mana bayi boleh combat dia punya perasaan takut? Sebab dia tak ada elemen pemikiran, tetapi dengan cara dia buat je. Ini satu strategi untuk kita combat perasaan takut ialah dengan cara buat je. Okay, tengok bayi daripada dia menjulur, dia merangkak, dia bertatih, akhirnya dia berjaya berjalan dalam umur setahun. Kan, bila dia menjulur, dia terlanggar, dia jatuh. Bila dia bertatih, dia jalan-jalan, dia jatuh. Kalau dia takut, dia tak nak jalan dah, tak naklah jalan, takut nanti jatuh. Dah jatuh tadi kan, tapi sebab bayi tidak ada elemen pemikiran yang fear tadi tu, so bayi dia akan bila jatuh dia bangun lagi, jatuh dia bangun lagi, dia cuba lagi. Mungkinlah semalam dia takut sebab dia dah terkena air, dia macam nak lemas kan, dia macam fobia lah air kan, tapi esok dia nak main air lagi sebab dia tidak ada fear di pemikiran dia. Okay, jadi kita belajar daripada bayi, iaitu apa dia buat ialah dia buat lagi. Benda yang dia takut tu dia buat lagi. So kali kedua, ketiga, keempat, pengalaman yang sama yang dia takutkan tu, akhirnya takut dah tak ada dah. Kan, bukan akhirnya, kali kedua pun dah tak ada takut. Macam anak saya pun macam termasuk dalam kolam kan, lepas tu termuntah-muntah kan, kotlah esok tak nak pergi kolam, esok pergi kolam macam biasa. Sebab mereka tidak ada fear, iaitu ingat fear adalah hanya di pemikiran manusia saja, ia tidak wujud. Tapi rasa takut, ya kita rasa takut kan. Okay, jadi bermaksud dalam strategi untuk mengatasi rasa takut ialah anda hentikan berfikir, sebaliknya anda teruskan perbuat. Kan, anda hentikan berfikir, anda terus berbuat. Anda fikir risau kewangan kan, okay, anda stop berfikir risau kewangan, tapi anda terus buat untuk menjana pendapatan baru dan sebagainya. So ingat, apa yang kita buat hari ini akan beri kesan esok. Okey, tetapi jika anda bimbang perkara masa depan yang tidak pasti, ia memberi kesan untuk anda hari ini, iaitu tidak bermanfaat pun, dan sebaliknya menambah kebimbangan dan menyusahkan lagi hidup anda, dan anda tidak dapat berfikir dengan baik untuk solusi dan sebagainya. Jadi ambil keputusan untuk hari ini, stopkan pemikiran takut, tetapi terus ambil tindakan untuk melakukan apa yang perlu, yang afdal, yang paling utama, paling penting untuk anda atasi perkara yang anda bimbangkan itu. Okey?